Mari kita membuka Matius pasal ke-17. 打开圣经马太福音17章， Matius 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 17章1到9节。 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebab sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里遵行的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. 弟兄姐妹们，早上好。 Dekorasinya meriah sekali saudara. 我们的装饰非常的多， Saking meriahnya wajah saya tertutup di sebelah sini saudara. 变成遮盖了我的脸孔。 Ini sudah boleh saya selamat Cynthia atau belum? boleh, boleh ya? Sudah atau belum? boleh. Kalau boleh berarti saya terima angpau nanti ya. Kionghi semua. 恭喜恭喜！ Saudara, tema kita hari ini diteguhkan oleh cahaya kemuliaannya. 今天讲的主题是因他的荣光而被眷顾。 Pernahkah di dalam kehidupan saudara 1-2 kali merasa bimbang dengan kekristenan? 在你们生活当中，有没有1次或者2次对于你们信仰基督教感觉到犹豫呢？ Benar tidak si agama yang saya ikuti ini? 我的相信的信仰是不是对的？ Kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak menjawab doa saya? 如果上帝存在的话，为什么他不听我的祷告呢？ Kita mendengarkan lagu "Kalau lain ditolong, 我们听这首歌， saya tidak." 主啊，你听别人的祷告，为什么不听我的祷告呢？ Pernahkah ada saudara dalam pergumulan berat mengeluh pada Tuhan? 你有没有在很多挣扎、很沉重的挣扎中，你对神发怨言？ Tolong saya Tuhan. 主啊，求你救我！ Kalau tidak saya akan pindah dari GKI ke GBI. 如果没有的话，我从 GKI 要搬到 GBI 去了。 Sorry ya, sebut nama merek gereja. 不好意思啊，我把这个教会的名称讲出来。 Sampai di GBI, sepertinya tidak ada solusi. 好像没有出路。
Tuhan kali ini kalau tidak tolong saya pindah agama Tuhan. 主啊，这一次如果你没有给我出路的话，我要换宗教了。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， di dalam kehidupan kita sekali-kali barangkali ada di antara kita yang berkeluh kesah tentang kekristenan. 在我们中间可能有一两个人一次两次对我们的信仰感觉到 Di dalam 有意。 konteks seperti ini, apa yang paling kita butuhkan? 在这种情况下，我们最需要的是什么呢？ Saudara sekalian, ada orang berpikir, kalau Tuhan datang tiba-tiba dengan malaikatnya, aku akan langsung percaya dengan sungguh-sungguh. 我们会这么有的人这么说：如果主耶稣以他的天使一起降临的话，我一定相信他。 Kalau terdapat pintu yang terbuka, jalan yang lebar, saya akan sungguh-sungguh percaya pada dia. 如果大门打开，然后路很顺畅，我一定相信他。 Saudara, itu sebabnya sebagian gereja sangat-sangat menekankan sesuatu yang sifatnya supranatural. 所以很多教会非常的重视，强调有关超自然的事。 Mujizat demi mujizat dikhotbahkan. 他们所讲到的就是神迹， Termasuk mimbar ini sering khotbah mujizat. 是不是？这个讲台也是常常讲神迹的事呢？ Bagaimana Pak Kusman? Sering sekali atau Jarang-jarang. jarang-jarang? Oh gitu. Kita di GKI jarang-jarang bicara tentang 在 mujizat. 印尼基督教会很少讲关于神迹的事。 Tapi kalau gereja sebelah, 如果旁边的教会呢？ itu sebelah toko plastik ya, gereja plastik ya. 隔壁是卖塑胶桶的。 Gereja sebelah menekankan mujizat, mujizat, mujizat. Dalam 100 kata pendeta terselip berulang-ulang mujizat di dalam mulutnya. 别的教会他们所强调的就是神迹，100句话里面充满了很多神迹的事。 Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di atas gunung ketika Yesus membawa 3 orang murid ini. 我们来看，在山上的时候，当主耶稣带3个门徒去，发生什么事呢？ Konon sekarang ini diyakini tempat ini bernama Gunung Tabor, saudara. 有很多人说这个山叫做Gunung Tabor。 Sekarang ada sebuah gereja yang sangat megah di atas gunung. 现在有一个很豪华的教会在那个山上。 Desember saya mau ke sana lagi Pak Kusman. Mari gabung. 明天我要去那边，你们可以一起跟我去。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， apakah peristiwa yang sangat spektakuler ini betul-betul meneguhkan Simon Petrus? 是不是这个大而可畏的事件呢，能够兼顾彼得呢？ Ternyata tidak loh. 原来没有。 Maka tema hari ini sepertinya agak perlu dikoreksi sedikit, saudara-saudara. 所以今天讲到主题，我觉得应该要更正一点。 Saya tahu ini tema dari sinode gereja kita, saudara sinode wilayah. Sepertinya perlu dikoreksi sedikit. 我知道这个主题是大会给的，可是我觉得必须要有一点更正。 Sebelum ini Yesus pernah menghardik Simon dengan kata-kata enyala engkau iblis. 在这个之前，主耶稣曾经指责彼得说：“撒旦，你退下去吧。” Beberapa hari kemudian Yesus membawa Petrus naik ke gunung ini. 几天以后，主耶稣带着这几个门徒上山了。 Melihat peristiwa transfigurasi ini, Yesus berubah rupa, ada Musa, ada Elia. Apa reaksi Simon Petrus, saudara? 然后在这个变相的事情上，那边有以利亚，有摩西，然后这个彼得的反应是如何呢？ Enak banget di sini. 在这里非常的好， Kita tinggal sini aja selama-lamanya. 我们永远住在这边吧。 Kalau kamu mau, aku buatkan tenda 1, 2, 3. 如果你要的话，让我来做3个帐篷吧。 Sama sekali tidak mengerti apa arti transfigurasi Yesus. 他纵然不知道这个变相的含义是什么。 Beberapa pasal kemudian kita bisa melihat Petrus yang menyaksikan peristiwa spektakuler itu menjadi sombong bahkan. 然后几章以后呢，我们看到这个彼得看到这个荣光的时候，他变成了骄傲。 Dan menjelang kematian Yesus,
3 kali dia menyangkal Yesus. 当主耶稣快要受死的时候，他3次否认耶稣。 Saudara, peristiwa ini tidak meneguhkan Simon Petrus 这 sebetulnya. 一些事情没有兼顾彼得的信心。 Dari peristiwa ini mari kita belajar sesuatu yang sangat penting, 从 saudara. 这里我们学习要很重要的功课。 Jangan kita mengandalkan peristiwa-peristiwa spektakuler untuk membangun iman kita. 我们不要靠那个超自然的事情来建立我们的信心。 Di dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, 有一个比喻，就是富有的人跟拉撒路的比喻。 si orang kaya berkata demikian kepada Abraham. 这个很有钱的人对亚伯拉罕说 Suruhlah Lazarus pergi ke rumah orang tuaku, di sana masih banyak saudaraku. 叫拉撒路派他去我家那边，那边还有很多的亲戚。 Orang kaya berpikir kalau Lazarus yang sudah mati dan bangkit dan datang di antara orang-orang yang masih hidup itu, mereka akan percaya kepada Yesus. 这个财主以为，如果这个拉撒路死而复活，来到他亲戚的家，他们一定会相信。 Saudara tahu apa kata Abraham? 你知道亚伯拉罕怎么样回答呢？ Pada mereka ada kitab Musa dan kitab para nabi. 在他们有先知、众先知的话， Kalau terhadap kitab-kitab itu mereka tidak percaya, 如果他们不相信先知的话， mereka tetap tidak akan percaya sekalipun ada orang mati dan bangkit kembali. 虽然有人死而复活，他们仍然也不会相信。 Saudara, ini terkonfirmasi ketika Yesus bangkit, bukan? 这被确认了，当主耶稣复活了以后， Prajurit menyaksikan itu, saksi mata pertama, saudara. 很多军兵他是第一手见证主耶稣复活。 Mereka adalah prajurit profesional yang ditugaskan untuk mengawal, menjaga, menyegel kuburan Yesus. 他是一个特别的军人，派他去那边看守坟墓，然后封死那个坟墓。 Mereka mengalami semua peristiwa itu, mengalami gempa bumi, melihat kubur terbuka. 他们经历了那个时候有地震，然后这个墓门被打开。 Begitu Yesus tidak ada situ lagi, sebagian lari ke dalam kota bertemu dengan imam-imam kepala. 当主耶稣不在墓里面，他们大部分都跑到那个祭司长那边去。 Imam kepala bukan saksi mata. 那个教会的首领，他不是见证人， Tapi mereka berhasil diyakinkan oleh saksi mata. 可是那个见证人能够向他们肯 Lalu 定的确 imam 认， kepala memanggil tua-tua. 然后他就把这个跟长老说， Tua-tua pun bukan saksi mata. Dan mereka diyakinkan oleh imam-imam yang bukan saksi mata. 这个长老虽然他不是一手的见证人，可是他因为祭司的见证，他们也相信，他也知 Sebab 道。 kalau imam-imam tidak percaya, tidak diyakinkan, dia tinggal berkata pada prajurit, saya tidak mau tahu, saya tidak percaya, balik dan jaga itu kubur. 如果祭司长他不相信的话，他说他会长不相信，你要回去看守那个坟墓。 Dan kalau tua-tua yang mendapat laporan imam-imam juga tidak percaya, dia akan tolak dan saya tidak percaya. 如果这个长老听到祭司长的报告以后，如果他不相信，他会说他拒绝，他不相信。 Dalam peristiwa itu, imam-imam dan tua-tua berdiskusi membuat sebuah skenario. Katakan, waktu engkau sedang tidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. 这个祭司长跟长老一起商谈商议，来做一个假见证说，叫他们说，当你睡觉的时候，有人把耶稣偷走了。 Ini sebuah alibi, ini sebuah alasan yang tidak masuk akal. Kalau dibawa ke pengadilan langsung gugur. 这是一个没有理由的话，如果到法庭一定会被拒绝的。 Bagaimana mereka tahu murid Yesus mencuri padahal mereka lagi tidur? 他们怎么知道耶稣的尸体被偷走？他在睡觉。 Mereka lagi tidur. Kok bisa tahu itu murid Yesus? Apakah ada CCTV waktu itu? 他那边睡觉，他怎么知道？他怎么知道被偷走呢？是不是有那个监视器呢？ Tapi kalau mereka tidak tidur, pasti murid-murid ditangkap, bukan? 如果他们没有睡觉，当然他会把那个
门徒抓走。 Saudara sekalian, apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu terkonfirmasi ketika Yesus sendiri bangkit. Prajurit, imam-imam dan tua-tua tidak percaya. 那个拉萨路请拉萨路去他家里去跟亲人讲，确认那个被确认就是当主耶稣复活，同样的事也是发生， Betul ya saudara? 对不对？ Prajurit yang saksi mata tidak percaya. 这个精兵呢，他们第一手见证，他们也不相信， Imam-imam juga tidak percaya. 祭司也不相信， Artinya tidak bertobat. Mereka tahu itu peristiwa. 意思他是知道这个事件，可是他不悔改。 Saudara, ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita juga. 对我们来说，这个是一个很宝贵的一个教导。 Mari saya lanjutkan satu poin lagi dalam hal ini, saudara. 我再继续讲另外一， Saudara tahu, Yesus banyak melakukan mujizat. 主耶稣做很多的神迹。 Nah, di dalam Yohanes pasal 2, misalnya 23-25, saya akan sebutkan saja, saudara-saudara. 约翰福音第2章， Banyak orang percaya karena tanda. 有很多人因为神迹， Tapi Alkitab kita mengatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. 圣经告诉我们说，耶稣没有把自己交托给他们。 Saudara dengar baik-baik, perhatikan dengan baik-baik. Banyak orang percaya karena melihat tanda, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka yang percaya itu. 听好，很多人要看神迹，可是耶稣没有把自己交托给他们，让他们信。 Yohanes pasal 4 ayat 48, 约翰福音第4章48节， Yesus mengeluh. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 耶稣说：“你们如果没有看神迹的话，你们总是不信。 Ini bukan sesuatu yang positif, saudara. 这不是正面的事情。” Yohanes pasal 6 ayat 26. 约翰福音第6章26节， Yesus melihat banyak orang mencari dia setelah peristiwa makan roti itu. 当主耶稣给他们吃饱以后所发生的事， Yesus berkata, kamu mencari aku 耶稣说：“你们找我吗？ karena kamu makan roti dan kamu kenyang. 你们找我乃是因吃饼得饱。 Saudara, kamu makan roti dan kamu kenyang, kamu mencari aku. 你找我，因为你们吃饼得饱。 Itu kalau dibalik, kalau kamu tidak makan roti dan kamu tidak kenyang, kamu tidak mencari aku. 另外一句话说：你们如果没有吃饼得饱，你不会找我。 Saudara, Yohanes menggunakan istilah tanda untuk merujuk kepada mujizat. Yohanes. 约翰呢，他用神迹指那个骑士。 Nah, di dalam tulisan terakhirnya, di dalam tujuan penulisan Injil Yohanes, dia bilang apa? Ini banyak tanda-tanda yang telah dilakukan supaya kamu yakin Yesus adalah Mesias. 这边说很多神迹他所做的，让你们知道他是弥赛亚。 Perhatikan yang sesama, saudara. 我们注意看， Di dalam Injil Yohanes ada 2 level iman, 在约翰福音里面有2种的信心： yaitu percaya kepada tanda, 第一，相信神迹； percaya kepada tanda. 相信神迹。 Yang kedua adalah percaya melalui tanda. 第二呢，是因为神迹而相信。 Nah, Yohanes itu mau, penginjil Yohanes ini mau kita melihat tanda, melalui tanda ini kita percaya, bukan kita percaya pada tanda. 约翰要我们透过这个神迹，我们相信，而不是相信那个神迹。 Nah, di dalam kekristenan zaman sekarang ini ada banyak orang justru gandrung dengan mujizat. 目前的教会的生活呢，很多人就是靠那个神迹。 Terus kapan sebetulnya Petrus mengalami peneguhan? 什么时候呢？这个彼得开始被坚固呢？ Bukan di atas gunung Tabor. 并不是在大波的身上， Bukan waktu Yesus bangkit. 不是当耶稣复活的时候， Dia mengalami peneguhan justru peristiwa Pentakosta itu terjadi.
他经历了被坚固，就是五旬节的时候， Di dalam Kisah pasal 2, saudara sekalian, 在使徒行传第2章， di dalam khotbah Petrus, dia tidak berkata, aku melihat Yesus berkilau-kilau di gunung. 他没有说他看过耶稣，他的脸面发光。 Dia tidak berkata, akulah saksi mata kebangkitan Yesus. 他没有说我是主见证的。 Dia tidak berkata, aku mengalami banyak mujizat bersama dengan Yesus. 他从来没有说我经历了很多的神迹。 Di dalam khotbahnya dia banyak sekali menyinggung perjanjian lama. 可是他很多说有关旧约的事。 Inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel misalnya, dia 比如 berkata. 说，他说主上帝透过诱饵先知对我们说话。 Daud berkata tentang dia, tentang Yesus. 大卫有说有关于耶稣他的事情， Semuanya mengacu pada perjanjian lama, saudara sekalian. 他全部的焦点是放在旧约。 Artinya Petrus tidak meletakkan pengalaman pribadinya sebagai pengajaran. 意思是说，彼得没有用自己的经历来肯定一个信心， Justru dia menggunakan firman Tuhan untuk meneguhkan orang-orang waktu itu. 可是他用上帝的话来坚固当事人的信心。 Mari kita lihat refleksi Petrus terhadap peristiwa Gunung Tabor ini. 我们看在大波山上，彼得的反应是如何？ 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal 1. 彼得后书第1章， Mari kita lihat saudara. Ayat 17 sampai 19. Dengar baik-baik. 17到19节。 Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang Maha Kuasa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 17. 他从父神得尊贵荣耀的时候，从巨大荣光之中有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” 18. 18节， Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. 我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。 Kuncinya ayat 19. 它的关键第19节。 Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. 我们并有先知更切的预言，如同灯照在暗处。 Jadi Petrus bukan diteguhkan oleh peristiwa itu. 彼得并不是因为那些事件而被坚固， Dia berkata kami makin diteguhkan oleh firman 他说他的坚固是因为上帝的话， yang telah disampaikan oleh para nabi. 就是先知的更切的预言。 Saya harap Bapak Ibu melihat intisari dari bagian ini sangat penting bagi kita saudara. 我希望弟兄姐妹们能从这一个很重要的事来思考。 Ketika Santo Agustinus masih muda, 当奥古斯丁还年轻的时候， hidupnya sangat liar. 他的生活非常的野蛮。 Dia bahkan di abad keempat, abad kelima sudah selingkuh, sudah kumpul kebo, saudara-saudara. 他在第5世纪的年代，他已经跟人同居。 Dia sangat jenius. 他是一个神童。 Saudara, satu saat dia mendengar ada bocah berkata, tole lege, tole lege. 有一次， Ini bukan bahasa Hokkien, saudara ya. 他听见有一天，他听见小孩子说：“Tole lege. 都黑嘞黑。” Kalau tadi bahasa Hokkien itu.
那个不是福建话，不是闽南话， Ini bahasa Latin, artinya ambillah dan bacalah, ambillah dan 这 bacalah. 是拉丁语，就是说你拿着打开看。 Saudara Agustinus dalam sejarah lalu membuka Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. 所以这个奥古斯丁就打开罗马书13章第3节， Lalu dia bertobat. 然后他悔改了。 Saudara, peristiwa Agustinus ini saya mau gambarkan apa yang terjadi pada Petrus. 从这个奥古斯丁的事情，我要描述有关彼得的事。 Di dalam peristiwa Agustinus, bukan kata-kata anak itu yang meneguhkan dirinya. 不是小孩的声音坚固了奥古斯丁， Tapi firman yang dia baca itu yang mengubahnya, 可 saudara-saudara. 是他所读的上帝的话改变了他的生命。 Saudara paham sekarang? 你们明白了吗？ Hal yang sama terjadi kepada Martin Luther. 同样的事发生在马丁路德身上。 Martin Luther seorang rahib waktu itu, 马丁路德那个时候是一个rahib Katolik. 就是天主教里面的一个牧师， Dia takut sekali pada Allah. 他非常的非常尊重上帝， Tapi hatinya kosong. 可是他的心是空的。 Dia berpuasa, dia 他禁食， berjalan naik tangga pakai lutut dan sebagainya. 他用的腿爬楼梯的， Tapi tetap hatinya tidak damai, saudara. 可是他心 Satu 没有 saat 平 ketika 安 dia sedang mempersiapkan sebuah kuliah, Martin Luther, 当马丁路德正在准备要教学的时候， dia membaca Roma pasal ayat 17. 他读了罗马书第17章， Roma 1:17. 罗马书1章17节， Orang benar akan hidup oleh iman. 罗马书第1章第17节，因为神的义正在这福音上显明出来，就是人信被称为义。 Nah ini yang meneguhkan Martin Luther. 义人必因信得生，这就是兼顾了这位马丁路德， Hampir sama seperti yang dialami oleh Santo Agustinus, bukan? 跟奥古斯丁所发生的事一样。 Saudara-saudara, kita butuh firman Tuhan. 我们所需要的是上帝的话， Yang akan meneguhkan kita. 能够兼顾我们。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， di dalam sejarah hidup di Alkitab dan kehidupan sehari-hari, banyak orang diteguhkan oleh firman. 在圣经里面，在历史里面，很多人因为上帝的话、圣经而被兼顾。 Seorang ibu merasa sangat sakit hati karena dikhianati oleh suaminya. 一个太太因为她的丈夫背叛她，她非常的心痛， Sakit betul dia. 她非常的受伤。 Ibu-ibu pernah sakit hati seperti itu? 你们有没有曾经这样受伤？ Ada yang pernah diselingkuhi belum? 有没有你的配偶背叛你？ Mau mengalami? 你要不要经历？ Saya doakan nih. Gak mau kan? 不要吧。 Ibu ini memutuskan saya akan tinggalkan suami saya. 这个太太说：“我要离开我的丈夫。 Ini orang tak bertanggung jawab, tidak setia, tampang tidak ada, dompet pun tidak ada, tapi kelakuannya aneh-aneh. ”她说：“我先生没有负责任，也不好看，也钱也没有。 Tapi dia ingat dengan firman Tuhan, saudara. 可是他记得上帝的话， Itu yang membuat dia berubah. Itu yang membuat dia diteguhkan kembali dengan apa yang Yesus ajarkan. 就是因为耶稣的教导再一次兼顾了他。 Saudara, banyak sekali orang yang mengalami peneguhan justru dari firman Tuhan. 有很多人被兼顾，是因为上帝的话， Bukan karena ada sesuatu peristiwa yang aneh-aneh. 并不是有很多奇奇怪怪的事情发生。 Saya tidak mengatakan bahwa kita anti dengan mujizat. Tidak sama sekali, 我 saudara. 并不是一个不能够接受神迹的人。 Mari kita belajar dari kawan-kawan Daniel. 我们从但以理的朋友学习， Mereka sungguh percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. 他非常相信上帝能够行神迹。 Tapi kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, mereka tetap akan setia pada 可 Tuhan. 是他们说，如果上帝没有行神迹，我仍然要相信他。 Saudara, baca firman dengan baik-baik. 所以我们好好的读上帝的 Karena 话，
Petrus memberikan kesaksian yang sangat indah. 因为彼得已经做了很美好的见证。 Mari kembali ke 2 Petrus tadi, 我 saudara. 们再来看刚才的彼得后书， Dia berikan nasihat yang sangat baik. 他非常的切勉，非常的好。 2 Petrus 1彼得后书1章 ayat 19. 第19节， Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. 他说我们并有先知更切的预言，而我们被坚固。 Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. 如同灯照在暗处，你们在这里预言上面， Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. 至等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。 Apa yang Petrus maksudkan di sini? 在这里，彼得意思是什么呢？ Dia tidak mengundang pembacanya untuk naik ke Gunung Tabor menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus. 他没有请读者到那个大伯山去看那个大而可畏的事。 Dia bilang alangkah baiknya sama seperti kita memperhatikan pelita yang percaya di dalam gelap. 他说：“如同灯照在暗处，你们在这一言上留意，直等到天发。 Bukan lihat sinar yang besar di atas gunung, 并不是拿山上的大光， tapi melihat pelita yang kecil di dalam gelap, yaitu firman Allah. 可是，在暗中的灯就是上帝的话。 Ini akan menuntun kita sampai terbit fajar. 这就是要引导我们知道天发亮，晨星在我们心里。 Ini yang akan meneguhkan kita, saudara sekalian. 这就是能够兼顾我们的。 Saudara-saudara yang saya bergumul dengan iman, baca firman Tuhan baik-baik. 如果你们在信心上有挣扎的话，你们要好好的读圣经。 Saudara yang merasa Tuhan seperti tidak menjawab doa, baca firman Tuhan baik-baik. 当你们感觉上帝没有听祷告的时候，你们要好好的读经。 Engkau yang merasa Tuhan tidak adil, baca firman Tuhan baik-baik. 当你们觉得上帝没有公平的时候，你们要好好读圣经。 Engkau merasa Tuhan tidak baik karena menempatkan dalam keluarga yang bermasalah, baca tuh firman Tuhan baik-baik. 当你感觉到上帝没有良善，把你安置在一个不好的家庭的时候，你要好好的读圣经。 Engkau yang sudah berjerih lelah melayani Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doamu. 你已经很疲惫的侍奉上帝，可是上帝却没有听你的祷告。 Sudah banyak memberikan keringat untuk pelayanan. 你在侍奉的时候，你付出了很多的血汗。 Sudah banyak menulis teks untuk pekerjaan Tuhan. 你在上帝的工作上付出很多， Tapi ketika saudara-saudara terpuruk, Tuhan sepertinya silent. 可是当你遇到困难的时候，好像上帝没有说话。 Baca firman Tuhan baik-baik. 好好的读上帝的话， Karena itu akan menuntunmu dan meneguhkan hidupmu. 因为这能够引导你、兼顾你。 Mari berdoa. 我们进入祷告。